ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ni pun tak sempat nota sebab pagi tadi pergi hantar pasport pula dah semula. Baru je ambil hantar pula. InsyaAllah minggu depan ada nota insyaAllah. Kita dah masuk pada ayat yang ke-55, 55. Kita dah lepas pada ayat yang ke-54. Cuma yang menarik dia perbahasan yang tentang ada isu tentang ya barik. Saya tak perasan langsung yang kita ada baca pada ayat yang ke-54 sifat Allah ataupun nama Allah ya barik. Apakah nama barik itu adalah satu daripada nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, yang mana dia membawa maksud yang begitu luas, iaitu yang mencipta dengan yang bersifat dengan sifat yang sempurna, yang memberi rezeki, yang mana rezeki datang daripada dia. Maksudnya dia adalah segala-galanya yang memberikan kepada makhluk, dari mana dia menguruskan manusia, mengurus tadbir alam, memberi rezeki, menghalang rezeki. Itu adalah antara konten ataupun maksud-maksud yang besar daripada Al-Bari. Cuma setelah saya tengok, nampak macam dia sebenarnya tak ada isu, tapi apabila dia ditulis ke dalam bahasa ataupun tulisan Rumi, dia jadi macam akan mengelirukan orang lah yang menyebutnya Bari dengan dia letak belakang tu Q ataupun kaf ke Bari. Jadi dia seolah-olah belakang tu ada huruf kaf ataupun qaf. Sedangkan ya barik tu hamzah belakang, ya barik kena sebut betul-betul lah. Kalau ya barik ada tu dah jadi kita panggil salah, memang salah sangat lah maksud dia. Bahkan satu bentuk kehinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak layak langsung lah disandarkan kepada Allah. Jadi kalau kita sebut dengan betul ya barik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan sangka baik kita ialah ustazah tersebut memaksudkan yang inilah ya barik. Tapi bila orang quote kan, orang benda tu dia quote dan dimasukkan di laman-laman sosial, itu masalah dia. Walau bagaimanapun kita sahaja zikir-zikir kita ni, zikirlah dengan zikir-zikir yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Simple. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adalah zikir-zikir yang memang kita dah tahu daripada lama dah. Cuma kita rasa macam nak yang lain, sedangkan yang itu memang itulah yang terbaik, itulah yang menjadi kita panggil mainan mulut orang-orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang alim, para anbiya, para sahabat dan para ulama yang mengikuti jalan para sahabat. So very simple agama ni, memang tak perlu nak dipayah-payahkan, nak dicari zikir-zikir yang pelik. Kita bukan kata salah atau betul tu nombor dua, itu perbahasan ilmiah. Betul, salah, boleh ke tak boleh, yang itu perbahasan tu ialah ilmiah. Itu serah kepada orang ahli dia. Ini tapi sebagai orang yang tak perlu nak masuk campur ni, macam kita ni, buat yang very fundamental punya zikir-zikir yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam Quran. Simple. Sampai mana kita nak pergi sampai mana? Ada hu yang sekarang ni viral hu. Kita tak nafikan betul atau salah, tu nombor dua lah. Tapi macam tu lah. Adalah tak layak lah bagi kita untuk nak
nak tinggalkan zikir-zikir yang very very senang, yang sangat-sangat simple, yang berganjaran dia besar. Lepas tu kita nak pergi kepada zikir-zikir yang menjadi pertikaian di kalangan orang bijak pandai. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Dah yang boleh banyak dah buat lagi. Lepas tu nak cari yang orang dok guide balah boleh tak boleh. Yang boleh, yang semua orang kata boleh, yang sunnah dah tak payah balah dah. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلتم يا موسى, dan ketika mana mereka berkata kepada Musa, yakni golongan Bani Israel, atau sebahagiannya mengatakan yang bercakap ini adalah 70 orang yang dari kalangan orang soleh, orang-orang yang expert di kalangan Bani Israel, alim ulama di kalangan Bani Israel. Mereka berkata kepada Musa, lan nu'mina laka hatta, tidaklah kami akan beriman kepada engkau dengan iman yang solid, yang benar, hatta narallaha jahra, sehinggalah kami melihat Allah dalam keadaan yang jahr, nyata, dengan mata kepala kami sendiri. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, lalu mereka ini dikenakan, dipanah peti, peti menyambar mereka dan kamu melihat hal tersebut. Thumma ba'athnakum, kemudian kami membangkitkan kamu min ba'di mautikum, selepas daripada kamu mati, yakni tadi dikena panah peti kan, kemudian dibangkitkan balik. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kisahnya ialah apabila mereka mempertikaikan ataupun mereka mempersoalkan untuk tak nak beriman kerana mereka tak cukup solid dia punya fact dia punya dalil dia punya bukti tentang ketuhanan yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Lalu mereka kata begitu, kena tengok dulu. Macam orang sekarang orang kata, according to science, benda-benda yang tak nampak, benda-benda yang tak boleh dilihat, tak boleh dirasa, maka benda tu tiada. Maksudnya, so Tuhan tu tak boleh nak dilihat, maka Tuhan itu tiada. Jadi inilah antara yang mereka nak tengok, untuk memastikan, untuk menjadikan sebagai satu bukti yang betul-betul kukuh sebelum mereka nak beriman dengan iman yang solid. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyambarkan peti kepada mereka, mematikan mereka. Kalau dalam situasi ni, kalau kita tengok dalam tafsir antaranya Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur, dia kata kematian ini ada beberapa tafsiran yang boleh kita kemukakan. Yang pertama, kematian yang memang lama, iaitulah beberapa hari. Ada yang ada juga, boleh juga dikatakan kematian yang sekejap. Maksudnya dia dipanah peti, kemudian mati dalam tempoh yang sekejap. Kita panggil, kalau dalam perubatan, kalau tak silap saya dengar Dr. On pakar jantung KPJ, dia kata ada satu kes orang main badminton, dia tombang, dah berhenti semua lah, jantung dah berhenti semua, tapi dia bila buat CPR kemudian dia bernyawa balik. Maksudnya ada keadaan ketika dari sudut perubatan pun satu orang tu dia seolah-olah memang telah hilang nyawa, kemudian dikembalikan semula. Inilah kes kalau dalam ayat ini,
Allah Subhanahu Wa Taala mematikan mereka sekejap supaya mereka rasa hang payah dengan nak beriman. Ini adalah Tuhan yang boleh menghidupkan dan mematikan. Mematikan dan kemudian menghidupkan balik. Rasa sendiri. Ha, tapi kita jangan minta kan, tak bangkit balik kan. Minta dalam keadaan engkar macam tu, bangkit. Mati kan. Mati gitu, rugi. Ha. Mati nak mati betul-betul iman yang solid kan. Maksud ni adalah sebenarnya permintaan yang sebenarnya nak engkar pun lebih pada nak engkar. Walaupun para sebahagian ulama tafsir kata mereka ni beriman tetapi mereka nak iman yang solid, yang nak dalil yang lebih kukuh. Lalu Tuhan bagi dia mati sat. Thumma ba'athnakum, kemudian Allah membangkitkan mereka balik min ba'di mautikum, lepas daripada mereka dimatikan sekejap itu. Ada yang mengatakan beberapa hari ini seumpama, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan mereka ataupun kamu menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita tengok dalam konteks yang lebih luas, pada hari ini seolah-olah ada orang yang mencabar azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku buat macam-macam dosa tak ada pun, aku kena apa-apa elok je. Anak bini sihat, aku kaya raya. Okey je, tak ada masalah. Dia ada unsur-unsur seolah mencabar Tuhan untuk nak bagi tunjuk kat dia sesuatu dan nak cerita, tengok aku tak beriman pun, maksudnya aku langgar sembahyang, tak buat puasa, tinggal maksiat, okey je, puasa apa ni aku sihat, tak ada masalah. Itulah antara konteks yang kita boleh kata boleh masuk dalam ayat ini, cabaran satu orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang meninggalkan ketaatan, dan dalam masa yang sama dia dapat kenikmatan hidup, rezeki yang luas, anak-anak yang pandai-pandai contoh, isteri yang cantik dan seumpamanya, kereta yang elok, tetapi dalam masa yang sama dia maksiat. Kemudian dia tiba-tiba dia mencabar Tuhan. Jangan sampai Tuhan bagi dia berdebuk, jatuh tergolek. Tapi bagus juga kalau bagi gedebuk, jatuh tergolek, kemudian baru sedar, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kalau Tuhan bagi gedebuk, tak bangkit lah, tu kacau. Itu memang kacau. Jadi kita dalam keadaan kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukannya sombong, bukannya bongkak dengan rezeki yang Allah bagi. Sebaliknya, kita syukur, kita istighfar, takut-takut ada benda yang kita buat tak baik, tapi Allah bagi kita nikmat yang banyak. Kita jadi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka ini, kami akan menjadikan mereka ini istidraj, dalam keadaan mereka tak perasan. Dalam keadaan mereka tak perasan. Dan orang tu pula duk kata, ini urusan aku dengan Tuhan, ini urusan aku dengan Tuhan. Memang urusan hang dengan Tuhan, Tuhan bagi hang rezeki. Memang betul urusan hang dengan Tuhan. Memang orang tak boleh kacau, tapi kita sebagai Muslim, kita ada 3 sekurang-kurangnya. Kalau kita tak boleh ubah dengan tangan, maksudnya kalau ada kuasa, kita ubah dengan lisan, maksudnya kita cuba nasihat. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya mesti ada benci tengok maksiat. Itu adalah adhaful iman. Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Daud, adhaful iman, paling lemah iman. Payah kalau kita nampak maksiat kita tak benci, tu memang ada masalah. Walaupun benda tu macam maksiat yang biasa ya, orang tak tutup aurat, orang apa sahajalah, walaupun kecil, tapi kalau selagi mana dia adalah maksiat dan kita nak tegur, takut nanti jadi bergaduh, sekurang-kurangnya pastikan ada dalam hati kita rasa, kita panggil apa, benci. Okey. Setelah Allah bangkitkan mereka, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah memayungi mereka dengan awan putih, maksudnya menghalang mereka daripada terkena panas matahari. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian Allah turunkan kepada mereka al-manna wassalwa. Al-manna, sebahagian menyebut dia adalah
sejenis makanan. Sebagai menyebut dia adalah sejenis minuman. Tetapi secara umumnya boleh juga dimaksudkan al-manna ni adalah satu nikmat yang Allah bagi kepada satu orang manusia, satu orang hamba tanpa perlu dia bersusah payah. Orang panggil rezeki terpijak pun boleh juga. Maksudnya ada dapat rezeki. Ataupun contoh kematian ahli waris yang tidak mempunyai waris dekat. Dapat kat contoh rezeki terpijak. Dia ada kisah dia tahu. Kisah yang benar. Nak cerita tentang pentingnya, ni out of topic tapi ada kaitan juga tentang rezeki terpijak ni. Kisah ni betul berlaku di satu mahkamah di Riyadh, di Arab Saudi. Satu orang ni dia kaya tau. Dia kaya dan dia isteri pun dah bercerai. Anak-anak tak ada. Ahli keluarga pun jauh. Tak ada ahli keluarga dekat. Harta memang banyak. Kebetulan dia ada apa kita panggil, adik-beradik pun tak ada dah. Adik-beradik pun tak ada dah. Jatuh kepada siapa yang paling yang tengok waris yang tinggal yang berhak ke atas harta pusaka dia yang berbilion-bilion tu ialah anak saudara. Anak saudara. 2 orang. Kemudian apabila hakim memberitahu tujuan aku panggil kamu ialah kerana kamu adalah waris pada harta fulan. Harta dia banyak. Apa kata kalau kamu keluarkan sikit 5% pun jadi dah untuk buatkan satu masjid dan di atas namakan wakaf tu, di atas, namakan ke atas si mati. Namun demikian itulah orang rezeki terpijak ni. Kadang orang tak mau, dia kata apa sal orang tu, kawan tu tak buat masa dia hidup, masa dah mati ni kami punya dah, tak ada kami nak buat. Rezeki terpijak, kemudian tak nak share pula pahala tu. Tapi ni nak cerita kepentingan satu orang yang dia mempunyai harta yang banyak ataupun kekayaan yang luas, supaya dia ini kalau anak beranak dia memang telah pun mempunyai kehidupan yang bagus, yang telah mempunyai taraf ekonomi yang baik, yang tidak memerlukan kepada sokongan kewangan yang lebih banyak. Jadi pastikan sekurang-kurangnya dapatlah 1/3 itu kita bahagikan untuk diri kita sendiri, iaitulah kita wakafkan kepada pihak-pihak tertentu untuk kegunaan umat Islam, supaya ianya berterusan mengalir sebagai jariah. Kita jangan tak tahu kalau apa kita panggil wakaf ni adalah antara sejenis wakaf wasiat, maksudnya itu adalah antara yang paling senang lah untuk menjadikan kita punya pahala tu berterusan walaupun kita mati, walaupun kita dah mati. Kalau tak ada buat itu, harta tu stop, kita tak tahu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tak tahu anak waris kamu mana yang paling bermanfaat untuk kamu. Harta tu turun kat depa, tengok depa buat macam mana. Masalah kita tak tahu. Jadi kita kena buat yang kita atas kapasiti yang kita mampu buat. Okey. Itu nak maksud, dia nak cerita rezeki terbijak tu je. So al-manna ni sebahagian maksud dia adalah rezeki yang tak payah nak susah payah, Allah bagi. Bagi. Kan? Wassalwa, salwa ni sebahagian maksud ataupun maksud yang paling banyak disebut ialah dia adalah sejenis burung yang sangat lazat dia punya daging. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu daripada rezeki-rezeki yang kami berikan kepada kamu yang baik, min tayyibat. Daripada perkataan kulu min tayyibati ma razaqnakum ni dapat kita faham rezeki ni ada tayyibah, ada sayyi'ah. Ada rezeki yang baik, ada rezeki yang tak baik. Kalaupun kita kaya, itu namanya rezeki juga. Kalaupun kita kaya dengan harta yang haram, itu namanya rezeki juga. Ia adalah rezeki, ia adalah
dapat pendapatan, dakhal, kemasukan pada uh, harta benda kita. Tetapi dia bukan min tayyibat, bukan daripada yang baik. Ia adalah daripada sayyiat. Begitu juga kalau dia halal tetapi dia ada syubhat. Itu juga bukanlah tayyibat. Maka kita boleh faham bahawa semua yang manusia dapat di atas muka bumi ni, dia termasuk daripada rezeki, cuma beza dia tayyibat ataupun sayyiat. Baik ataupun tak baik. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan wama zalamuna, dan mereka tidak menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya Allah tidak menzalimi makhluknya, tetapi makhluk dia lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Macam kita tahu apabila berlakunya banjir besar, apabila berlakunya kerosakan di atas muka bumi ni, yang menyebabkan manusia susah, adakah di situ menunjukkan manusia Allah menzalimi mereka? Tidak. Allah dah bagi guideline tapi kita langgar, so kita akan rasai sedikit sebanyak kesusahan akibat tangan-tangan manusia, walaupun bukan tangan kita, tapi tangan orang lain, tapi kerana tidak adanya satu kesepakatan di kalangan manusia untuk jadi baik, ada yang jahat, ada yang rompak, ada yang rasuah, maka masing-masing rasa seorang sikit. Apabila ada orang yang rasuah, kita tak makan rasuah, tapi kita akan rasa kesusahan dia. Apabila adanya orang-orang yang berkepentingan, orang yang ada kedudukan makan rasuah, so kita akan rasa. Itu lebih kurang macam itulah maksud Tuhan tidak menzalimi kamu, tapi kamu lah yang menzalimi diri kamu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, untuk tafsir pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Salam Majlis Shanum, apa khabar? Baik, maaf dah masuk lambat sikit. Ustaz, nampak sihat Saya nak tanya sikit Ustaz. Kalau kita terima harta pusaka lah, kita dapat tahu bahawa dalam harta pusaka tu terdapat hasil-hasil dari hasil yang haram Ustaz. Macam mana nak kita uruskan harta sedemikian Ustaz? Bercampurlah, adanya halal, adanya haram. Kalau yang pertama, harta pusaka, kalau harta yang ditinggalkan tu daripada harta yang haram, memang menjadi kesepakatan para ulama bahawa ia tidak boleh diwarisi, sebaliknya mestilah dibersihkan ataupun dichannelkan kepada Baitul Mal, ataupun untuk manfaat orang ramai yang mana dia tidak berkait dengan kesucian seperti masjid. So kalau boleh lah untuk tandas, jalan raya, boleh. Itu yang pertama, kalau dia haram. Yang kedua, kalau dia bercampur dan kita ada ghalabah al-dhann, kita panggil, kita ada kebarangkalian yang tinggi, kita tahu berapa percentage yang haram, maka kita keluarkan daripada yang haram itu secara kita panggil ghalib, ataupun kita agak itu adalah had yang selamat, yang memang ini memang confirm haram, so keluarkan. Yang ketiga, kalau dia ada banyak apa, daripada banyak sumber, banyak sos seperti rumah, kemudian dia ada kereta, dia ada tanah, dia ada insurans, so kita tahu yang haram tu yang mana. So yang insurans konvensional tu, kalau dia insurans konvensional memang tak boleh diwarisi, dia memang mesti dibersihkan. So siapa ada insurans konvensional memang kena bertukar dan bertaubat. Maksudnya Ustaz, orang yang duk beli insurans tu, insurans konvensional tu, termasuk dengan bila meninggal tu dapat berapa puluh ribu tu, maksudnya duit tu memang waris tak boleh ambil ya Ustaz? Tak boleh, memang tak boleh ambil, memang tak boleh diwarisi, melainkan sebahagian ni mengata boleh lah digunakan untuk bayar hutang. Lepas tu kalau ahli waris tu memang miskin, itu je yang ada, itu je harta pusaka yang ditinggalkan, maka dia boleh ambil dengan kadar untuk dia meneruskan hidup lah, tak boleh nak jadi kaya raya pula. Baik Ustaz, terima kasih.
berbalik pada soalan insurans ni, ada satu orang yang kematian anak dia tak kahwin lagi. Anak dia agak berada lah, kaya lah. Meninggal. Kemudian dia nak upah saya untuk pengurusan harta pusaka lah. Bukan upah pun, macam buat pengiraan. Saya tak suruh bayar pun, tapi dia kata nanti dia nak bayar lah juga sikit. Kemudian dia bagi tahulah dia punya apa, harta pusaka yang anak dia tinggal tu sekian. Yang paling banyak insurans. Kemudian saya kata lah, saya kata tak boleh, yang ini tak boleh diwarisi. Betul, dia kata ya. Lepas tu dia macam question lah, oh tak apalah, mungkin dia tak percaya. Lepas tu saya pun tunjukkan website JAKIM. Website. Lepas tu dia kata apa, tak apa, kita cari ustaz lain dulu. Saya dah tak contact lah. Dia nak cari ustaz lain dulu. Cari ustaz yang kata boleh. Memang tak boleh, memang tak jumpa lah. Sebab benda memang tak boleh. Okay. Tak, kecuali kalau dia cari lawyer lah. Lawyer kadang yang mesti kata bolehnya. Dia dapat, duit tu dah dapat kat dia pun. Duit tu dah ada dalam akaun dia dah. Apa ni, pihak insurans dah apa, transfer pun dah kepada dia. Sebab dia mak memang tak ada orang lain lah. Ayah tak ada, dengan mak dengan adik-adik. Lepas dia bagi masuk ke akaun mak. Tapi tak apalah. Ini pengajaran lah supaya apa, duit harta ni sekejap je. Bukannya kan, makan pun sekali sehari, 2 kali sehari makan jadi najis juga lepas tu kan. Rumah habis macam tu. Ustaz, kalau kita ambil Ustaz, insurans tu dia ada package dengan untuk kematian. Kita tak nak kematian tu. Tapi data ni package, kena ambil juga. Kita masuk insurans tu, tujuan kita masuk insurans tu ialah kita nak nyam bantuan bila kita sakit. Masuk hospital nak bayar berpuluh-puluh ribu tu kita tak mampu. Nak bayar sekali lungguk macam tu. Jadi insurans akan tanggung. Tapi yang kematian tu data package kena ambil juga. Jadi boleh tak kalau kita teruskan tapi bila meninggal yang hak meninggal tu kita tak ambil. Kita tak tuntut lah Ustaz. Boleh tak macam tu? Untuk medical card, ni lah yang masuk muamalat sikit. Untuk medical card apa, kita kata ada takaful. Kita ambil takaful, jangan ambil yang konvensional. Konvensional ni memang tak boleh nak ada excuse dah. Memang dia haram sebab apa, dia adalah yang pertama, kontrak dia memang kontrak, dia panggil kontrak jual ni, dia apa, kita panggil jual beli risiko. Dan yang kedua, kalau kita semak dia punya pelaburan dia, mereka antara apa ni, shareholder terbesar, syarikat-syarikat arak, syarikat-syarikat judi. Jadi memang tak ada excuse langsung. Takaful konvensional memang haram secara sepakat tanpa ada perselisihan. Kalau yang takaful ni dia memang ada perselisihan, cuma kebanyakannya mengatakan dia harus halal. So ambil yang tu saja. Yang tu tak ada masalah. Yang tu mati ke apa ke, medical card semua halal. Walaupun lah dari sudut adalah pertikaian secara akademik terhadap kontrak-kontrak dalam takaful, tetapi so far dia adalah dia bukan pilihan, tapi dia adalah, kalau siapa yang memerlukan hal tersebut, dia bukan pilihan, dia memang kemestian untuk ambil takaful. Tak boleh, bukan pilihan. Konvensional takaful pilihan, tak boleh pilih. Kalau memang hang nak ambil, macam orang tu dia memang kena ambil, orang tu kena ambil, wajib ambil takaful, tak boleh ambil konvensional, dia bukan pilihan. Tu maksud dia. Tak ada masalah untuk mati ke apa. Kalau takaful tu dia punya, dia ada kontrak dia, hibah dan seumpamanya, hibah mana lah apa, so tak ada masalah. Okay, habis. Itu fiqah dah tu, tapi yalah dia ada kait
masuk ada kaitan dengan ayat tadi. Kita masuk fiqh apa? Mata Abi Syuja' surat 68 69. Solat kusuf dan khusuf kan. Solat kusuf dan khusuf. Solat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Solat gerhana hukumnya sunat muakkad. Solat gerhana hukumnya sunat muakkad. Solat gerhana dilakukan bila? Solat gerhana dilakukan ketika mana berlakunya fenomena gerhana. Yang pertama kita kena faham fenomena gerhana ini adalah fenomena yang pada asalnya dia menakutkan. Tapi orang kita lah ni siap pakai 3D nak tengok kan. Dia adalah fenomena yang menakutkan yang mana dia adalah antara sebahagian disebut sebagai asyratus sa'ah. Semakin banyak berlaku dia semakin adalah tanda-tanda kecil kepada hampirnya berlaku kiamat, iaitulah berlakunya bala bencana. Kerana itu ketika solat kusuf dan khusuf kita disunahkan untuk istighfar, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan bersedekah untuk nak membersihkan jiwa, nak membersihkan harta. Kerana apa? Kerana ia adalah petanda bala, bukannya seronok-seronok nak pergi pakai cermin mata 3D lah apalah dan seumpamanya. Begitu juga kena ingat kusuf dan khusuf bukanlah tanda celaka kepada seseorang, berlakunya kecelakaan kepada seseorang. Kerana itu ketika mana berlakunya kusuf, dia tak ada kaitan dengan kematian anaknya Ibrahim, anak Nabi SAW Ibrahim dan sebagainya. Itu kena faham bahawa fenomena alam yang berlaku ni dia adalah satu benda yang musibah yang memang satu inzar, peringatan daripada Allah, dan dia bukan ada unsur-unsur kecelakaan kepada seseorang. Masa, waktu, tempat itu tidak ada kaitan dengan kecelakaan. Kalau ada orang yang promosi tentang solat ataupun mandi safar dan sebagainya, dia adalah suatu usaha untuk menghidupkan amalan yang telah lama diharamkan, telah berjaya dipupuskan, tapi kemudian cuba dihidupkan oleh sebahagian orang. Dia sesungguhnya adalah satu benda yang sangat menyedihkan, kerana orang dah mula faham bahawa sial dan seumpamanya tidak ada kaitan dengan waktu, masa, tempat. Sebaliknya, kalau berlaku kecelakaan daripada seseorang, ianya tidaklah melainkan adalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang nak turunkan kepada seseorang itu. Tak ada kaitan dengan masa. Kalau tak jadi macam Cina, 3A. Tak ada nombor 4. 1, 2, 3, 3A. 13, 13A. 23, 23A. Kenapa dia kata 4 ada sial? Payah jadi ada malu kat, kadang-kadang kena malu dengan mu'allaf. Malu dengan mu'allaf Cina. Dia kata, apa lah, aku masuk Islam dulu macam-macam kepercayaan karut ada dalam agama aku. Masuk ni ada tak orang promosi kepercayaan karut. Memang menakutkan. Okey. Sekiranya tidak sempat menunaikannya, tidak perlu diqada'. Maksudnya tak perlu diqada' kalau tak sempat. Apa maksud? Bila waktu solat gerhana? Ketika berlaku sampai habis. Sebaik-baiknya bermula gerhana sehingga habis solat. Maksudnya solat tu tempoh dia lama tau. Sampai gerhana tu habis. Tapi memang kalau kita memang tak mampu lah. Tapi pengalaman saya berada di luar negara, sama juga, saya tak mampu juga. Tapi mereka mampu. Mereka solat lama, mereka solat lebih daripada setengah jam 2 rakaat. Hampir sejam. Sampai betul-betul nak dekat habis dah gerhana tu. Memang betul-betul selesai, kemudian berkhutbah ataupun memberi peringatan kepada kaum muslimin. Itu sepatutnya lah kaedah ataupun tata cara solat kusuf dan khusuf. Solat gerhana matahari iaitu kusuf dan gerhana bulan iaitu khusuf. Rakaatain, 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Fi kulli rakaatin qiyaman yutilul qira'ata fihima. Pada setiap rakaat terdapat 2 kali berdiri yang bacaannya dipanjangkan pada kedua-duanya. Ni saya maksud. Ni yang saya sebutkan tadi. Kalau kita kat sini, tapi tak apalah, pendek pun janji buat. Rugi tak buat kan. Rugi tak buat. Tapi kalau boleh panjang, memang panjang. Tapi yang memang sepatutnya ialah panjang. Disebut kat situ kan.
yutilul qira'ata fihima, dipanjangkan bacaan pada keduanya. Wa ruku'an yutilut tasbiha fihima dunas sujud. Pada setiap rakaat terdapat 2 kali berdiri yang panjang, bacaannya dipanjangkan pada kedua-duanya. Pada setiap rakaat juga terdapat 2 rukuk yang bacaan tasbihnya dipanjangkan. Maksudnya bangkit, solat, kemudian rokok, kemudian bangkit balik. Maksud dia ada 2 kali rokok. 2 kali rokok. 2 kali rokok dan 2 kali qiyam. So total rokok 4 kali, qiyam pun 4 kali, 2 rakaat. Faham? Rukuk pun panjang, berdiri pun panjang. Wa yakhtubu ba'daha khutbatain. Wa yakhtubu ba'daha khutbatain. Selepas menunaikan solat disampaikan 2 khutbah. 2 khutbah. Wa yusirru fi kusufis syams wa yajharu fi kusufil qamar. Okey, selepas daripada itu kita akan khutbah. Maksudnya imam tu akan khutbah. Dia khutbah bukan macam khutbah biasa ya, khutbah dia sebenarnya lebih kepada peringatan untuk bertakwa, istighfar, bertaubat, tinggalkan maksiat, sedekah. Para sahabat dahulu ketika mana berlakunya khusuf, maka mereka mengeluarkan cincin, rantai dan gelang dan seumpamanya, mereka mengeluarkan infak pada ketika tersebut kerana ketakutan kepada fenomena tersebut. Dan ni fenomena tu berlaku, gerhana bulan hari ni tak perasan pun. Tak perasan pun kan. So tu secara umum. Kemudian solat gerhana matahari baca perlahan lah, sebab dia solat sunat waktu siang. Solat sunat waktu siang ni sama macam solat wajib, dia disunatkan untuk diam, baca perlahan. Kemudian solat khusuf, solat gerhana matahari sunat baca kuat, sebab solat tu adalah solat malam. Solat malam, solat sunat yang dilakukan pada waktu malam. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kita masuk kepada solat al-istisqa. Solat al-istisqa. Satu lagi. Pernah dengar tak as-salatu jami'ah? Orang sebut tentang as-salatu jami'ah pada hari raya. Kadang-kadang waktu solat fardu pun orang sebut as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah dia disunatkan pada ketika solat khusuf dan khusuf. Maka imam ketika mana nak memanggil orang datang solat, dia kena panggil as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, sebab orang ialah nak bagi tahu kita nak buat solat tu kat satu-satu tempat, kat masjid surau ataupun tempat terbuka semua. Maka as-salatu jami'ah. Tapi mari kat kawan-kawan kita, dia pakat habis baca semua benda ni pada waktu tempat-tempat lain. Sebab apa dibaca as-salatu jami'ah pada khusuf ni? Sebab dia tak ada azan, dia tak ada qomat. So nak panggil ke mana? Nak panggil ke mana? Tak boleh panggil. So itulah dia tanda dia. Tapi kalau dah solat fardu, apa ke benda lagi nak solat as-salatu jami'ah? Dah ada qomat dah, memang orang bangkit dah, sembahyang diri lah as-salatu jami'ah untuk imam kan. Dan geram juga tengok, tapi tak apalah. Jadi dia bila disebut tu rasa macam, kalaulah saya yang Bilal, saya rasa geram lah aku qomat dah tadi, hang tak dengar ke apa nak solat tu jami'ah ni. Macam tu lah. Itulah perasaan Bilal yang faham lah kalau Tok Imam sebut solat tu jami'ah pada solat fardu. Dan mesti dia geram lah, dia kata dah aku qomat dah tadi, hang pergi as-solat tu jami'ah lagi. Itu maksud dia. Okey, solat istisqa. Salatul istisqa masnunah. Solat istisqa hukumnya sunat. Fa'yamuruhumul imam bitaubah was sadaqah wal khuruj minal madhalim. Imam memerintahkan kepada orang ramai supaya bertaubat, bersedekah dan meninggalkan segala bentuk kezaliman. Wa musalahatil a'da, dan juga berdamai dengan manusia. Wa siyami thalathati ayyam. Kemudian berpuasa selama 3 hari. Ini antara kenapa solat istisqa nak buat benda-benda macam ni? Kerana kemarau ini adalah di antara musibah, bala yang Allah turunkan kepada manusia atas faktor-faktor tertentu. Jadi sebagai seorang
yang rasa bertanggungjawab, maka dia mesti, kalau hujan tak turun, dia mesti rasa diri dia yang bersalah. Jangan kata ini Pak Long, ini budak-budak ni lah duk pergi bersekedudukan dalam rumah, semayang maghrib, main takraw lagi, orang azan maghrib. Salahkan orang. Tak. Solat apa, dia mengajar kita untuk masing-masing rasa bersalah. Masing-masing rasa bersalah. Dia bahkan kan, sebahagian salaf, kalau selipar dia tercabut pun dia istighfar. Dia kata, ya Allah, apakah ini sebab dosa aku sehingga tercabut selipar aku? Selipar tercabut je. Selipar tercabut je istighfar. Dan ni banjir habis tenggelam rumah, masih marahkan kerajaan lagi. Kerajaan marah satu hal lah, kalau ada pembalakan dan seumpamanya. Tapi di samping itu, kena perbanyakkan istighfar, rasa diri sendiri yang bersalah. Okey. So kena buat benda-benda yang boleh menyucikan diri. Istighfar, taubat, sedekah, berdamai di antara orang yang zalim, antara orang yang sedang bergaduh, kan, dengan kezaliman, kuasa dan seumpamanya. Summa yakhruju bihim fi al-yawmir rabi'. Kemudian pada hari keempat Imam keluar ke tanah lapang bersama mereka dengan memakai pakaian biasa, berasa hina dan merendah diri. Kalau nak pergi solat sunat istisqa, sebenarnya dia memang ada sedikit perselisihan di kalangan scholars. Ada kata pergi dalam keadaan bersih-bersih dah. Ada kata solat istisqa ni hang kena lah lama. Jadi mari tu dalam keadaan sedikit comot, kusut, rambut yang tak terurus. Maka kerana apa? Kerana untuk nak menunjuk izlal, nak merasakan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebut bidillatin wastikanatin wa tadarru'in. Keluar pada hari keempat tu, dengan pakaian yang fitiyabin bidlah, bidlatin wastikanatin, memakai pakaian yang tak payahlah pakai macam nak pergi sembahyang hari raya. Tu maksud dia. Senang faham je. Janganlah pakai macam nak pergi sembahyang hari raya. Wa yusalli bihim rak'atain. Kemudian imam menunaikan solat 2 rakaat bersama orang ramai seperti solat hari raya, ka salatul idain. Thumma yakhutubu ba'dahuma. Kemudian selepas solat imam khutbah. Wa yuhawwilu rida'ahu wa yukthiru minad du'a wal istighfar. Dan membalikkan ridaknya dan memperbanyakkan doa dan istighfar. Maksudnya kalau pakaian tu diterbalikkan pakaian, sebab apa? Sebab nak menunjukkan betapa comot dan perlunya kita kepada air, pada rahmat Allah untuk nakkan air. Dia ada kisah di mana ketika Nabi berkhutbah, kemudian datang seorang lelaki, dia kata, wahai Rasul, mohon hujan untuk kami. Kemudian Nabi SAW pun dalam khutbah tu mengangkat tangan sehingga nampak putih ketiaknya. Allahumma arifna ghaithan mughitha. Ya Allah, turunkan kami dengan bantuan yang banyak, dengan hujan yang lebat. Maka turunnya hujan yang lebat sehingga pada minggu hadapannya lelaki itu datang sebut, ya Rasulullah, wahai Rasul, minta tolong berhenti hujan, habis pakai air naik dah. Seminggu dah air. Kemudian Nabi SAW berdoa dan kemudian hujan pun berhenti. So pada kita panggil pada khutbah Jumaat, kalau dalam mazhab Syafi'i dia memang tak disunatkan untuk mengangkat tangan berdoa ketika berdoa. Tetapi satu keadaan disunatkan untuk mengangkat tangan berdoa ketika khutbah, iaitulah ketika doa yang berkaitan dengan nawazil, dengan bencana-bencana semasa, isu-isu semasa. Contoh, kalau berdoa tentang hujan, minta hujan, macam yang Nabi SAW buat, ataupun berdoa berkaitan dengan ada musuh yang menyerang, ataupun berdoa untuk Allah angkat bala, wabak dan seumpamanya, maksudnya benda-benda yang mendatang, benda-benda yang baru, yang
datang terkejut, so kita nak doa untuk dia diangkat. So disunatkan untuk mengangkat tangan pada hal-hal tersebut. Adapun pada doa-doa yang biasa seperti minta ampun kat sultan, yang itu tidak disunatkan untuk mengangkat tangan. Okey. Kemudian wayad'u bi du'a'i rasul wayad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya imam berdoa dengan doa Rasulullah. Allahumma ja'alna suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adabin wala mahqin wala bala'in wala hadmin wala gharakin. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai rahmat. Jangan kau jadikan sebagai hujan azab, hujan kebinasaan, hujan bencana dan hujan kehancuran dan hujan yang menenggelamkan. Ni kalau kita tak hafal, kita baca tengok teks lah kan. Allahumma ala dhirabi wal akam wa manabitis syajar wa butunil awdiyah. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, siramlah gunung-gunung kecil, anak-anak bukit, tempat-tempat tumbuhnya pepohon dan lembah-lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan janganlah Engkau turunkan hujan yang menjadi bencana untuk kami. Kalau hujan dah terlalu lebat sampai dah nak banjir, ini antara doa yang patut kita doakan. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Maksud dia, ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukannya ke atas kami sehingga menjadi bencana kepada kami. Allahumma skina ghaithan mughitha hani'an mari'an sahha aman wadaqa tabaqan mujallila daiman ila yaumin din. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang menyelamatkan daripada kesengsaraan, hujan yang baik, hujan yang menumbuhkan, hujan yang menyuburkan, hujan yang bercucuran jatuhnya ke atas bumi, hujan yang deras, hujan yang meluas, hujan yang merantai tanah dan manfaatnya berterusan sehingga hari kiamat. Allahumma skina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami dan jangan kau jadikan kami termasuk orang yang berputus asa. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju' wadhanki wala ma la nashku illa ilaika. Ya Allah, sesungguhnya pada hamba dan negeri-negeri berada dalam kesusahan, kelaparan, kesempitan yang kami tidak mengadunya kecuali pada Engkau. Allahumma ambit lana zar'a wa adirra lana dhar'a wa anzil alaina min barakatis sama wa anbit lana min barakatil ard wakshif anna min al-bala ma la yakshifu ahadun ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara wa sampai situ ya doa. Ya Allah, tumbuhkan untuk kami tanaman, limpahkan untuk kami air susu haiwan ternakan, turunkan kepada kami keberkatan dari langit, turunkan kepada kami keberkatan dari bumi, hilangkan daripada kami bencana yang tiada siapa mampu menghilangkannya melainkan Engkau. Ya Allah, Engkau lah sesungguhnya kami memohon keampunan, turunkan kepada kami hujan yang lebat. Wa yaghtasil fi wadi idza sala wa yusabbih lir'adi wal ba'. Apabila air sudah mengalir, maka disunatkan, dianjurkanlah untuk mandi di lembah dan bertasbih ketika terjadi petir dan kilat. Kalau kita dengar petir dan kilat, sunnah dia ialah yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Surah Ar-Ra'd tu kan. Okey. Selesai. Ada apa-apa soalan tak? Nanti minggu depan kita masuk solat khauf, InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kalau ada apa-apa soalan. Okey, kalau tak ada apa-apa, Ustaz. ada tak? Tak ada ya. Ustaz, kalau dia disunatkan dirikan secara berjemaah kan? Ya. Kalau dibuat dengan family boleh ke? Boleh. Dia tak ada kita panggil ketetapan yang kita pasti. Kalau ada kekangan untuk mengikuti secara beramai-ramai, maka boleh saja buat di rumah, tak ada masalah juga. Cuma
tidaklah dia bertepatan secara tepat dengan apa yang dilakukan oleh baginda. Cuma ada dia menjadi kesalahan tak juga, sebab dia boleh juga masuk dalam perkataan Nabi saddidu wa qaribu. Buat macam mana aku buat. Kalau tak boleh buat dekat-dekat. Saddidu wa qaribu. Tak buat seorang. Ya sama, buat seorang. Dah tak ada orang lain, buat seorang. Kalau ada orang lain, buat dengan orang. Sebab dia ada khutbah dia, buat khutbah. Dia sama macam solat air raya. Khutbah dia fix ke Ustaz? Tak fix macam mana, maksudnya mesti macam tu, macam tu macam ni. Tak. Dia lebih kepada peringatan untuk taubat, untuk sedekah, untuk tinggalkan kezaliman, tinggalkan maksiat. Dia memang itulah dia punya konten dia. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz, kalau nak ikut Ustaz, macam kalau tiap satu musibah ke bencana, baik apa sekalipun yang berlaku Ustaz, kita sebagai hamba Allah Ustaz, kalau salah Ustaz tegur saya ya, kita sebagai hamba Allah menengok benda yang berlaku tu sebagai dua penjuru, satu dunia, satu akhirat. Penjuru dunia ialah kejayaan manusia sendiri yang membuat tak ikut menguruskan bumi tak sepertinya, itu menyebab contoh banjir, itu yang menyebabkan jadi banjir, itu bab dunia. Tapi bila daripada akhirat pula, kita kena faham bahawa Allah jadikan bencana tu sebab Allah nak ingatkan kita, bukan lebih pada kita cuai dalam menguruskan bumi itu pun dosa, tapi lebih lagi pada berlakunya benda-benda yang Allah murka di muka bumi ni. Termasuk semualah, mungkin diri kita sendiri. Cara besar kita nampak dosa-dosa besar, bina maksiat-maksiat berlaku berleluasan. Itu cara besar. Tapi kita lebih lagi diminta untuk kita lebih muhasabah diri kita sendiri. Sama ada kita ada buat tak salah-salah yang Allah murka, yang tak bagi kita buat, kita sendiri yang duk buat. Betul tak Ustaz? Terima kasih Haji Shanum. Kau macam saya sebut tadi, seolah-olah macam hanya kerana kerosakan yang kita buat di atas muka bumi, atas sebab tangan kita, maka turun macam ni. Macam Haji Shanum sebut, dia bahagikan kepada dua pula. Yang pertama, kerosakan fizikal yang kita buat. Yang kedua, kerosakan rohani. Yang Haji Shanum highlightkan tadi adalah kerosakan rohani. Maksudnya maksiat dah berleluasa, maka betul, memang itu adalah antara asbab turunnya bencana. Sebab itulah kalau kita baca dalam surah Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu kepada ujian bencana yang tidak menimpa orang yang zalim secara khusus. Maksudnya orang semua kena. Kerana apa? Kerana tak adanya usaha untuk nak ajak orang baik. So, hang dah duduk sama-sama dengan dia, turun bala tu tak ada pilih dah. Semua pakat kena lah. Macam tu. Itu yang, terima kasih Haji Shanum. Memang betul. Memang bala ni adalah antara faktor terbesar dia adalah maksiat yang berleluasa. Adalah faktor dia, maksiat yang berleluasa. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kat saya Ustaz. Terima kasih kat Ajah. Ajah ingatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau tak ada apa-apa lagi, mungkin kita boleh tangguhkan dulu dan kita sambung pada minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, berkati kita, dan apa yang kita belajar pada hari ini dapat kita amalkan dan sampai kepada orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi